Jadi apa beza insurans dan juga takaful? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang perbezaan dia yang pertama sekali, insurans ni dia adalah satu kontrak jual beli yang mana benda yang dibelinya tidak nyata. Demikian menurut persidangan ulama fiqh sedunia yang telah pun memutuskan bahawa atas sebab itu wujudnya gharar. Maknanya kalau kita beli periuk, kita tahu kita beli RM300 dapat periuk. Kita beli kasut RM200 dapat kasut. Ini kita beli RM1,000 ataupun bayaran bulanan RM100, kita dapat apa? Kita tak pasti. Kalau kita sakit, kalau aksiden baru dapat. Jadi maknanya dia membeli sesuatu yang tak jelas. Itu yang disebutkan oleh Majlis Ulama Fiqh Sedunia sebagai antara punca pengharaman, selain daripada ada wujud unsur judi, ada riba, ya. Walau bagaimanapun takaful pula dia tidak lagi menggunakan kontrak jual beli. Kalau tadi dia jual beli, takaful dia telah ubah hubungan di antara pencarum menjadi pemberi contribution, sumbangan bersama. Sumbangan bersama macam khairat kematian dekat surau-surau kat masjid-masjid lah. Jadi kalau lepas tu ada yang manager dia adalah syarikat takaful, maka kalau ada orang dalam grup yang telah pun daftar nama tu ada sakit, maka manager itulah yang akan membuat keputusan nak bagi dia berapa yang boleh dapat. Jadi itu adalah dianggap sebagai hibah, sedekah pula. Maknanya mereka contribute. Bila mereka contribute, mereka bukan beli. Bila contohnya saya kata kat Talib, saya nak hadiahkan Talib besok satu barang. Talib kata apa? Rahsia. Boleh tak saya rahsiakan? Boleh, sebab dia adalah kontrak sedekah. Kontrak hadiah, boleh orang yang menerima tu tak tahu. Jadi itu bezanya insurans dengan takaful. Maka sebab tu insurans, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia pun telah mengharamkan, negeri-negeri pun telah haramkan, adapun takaful adalah harus. Maka wajiblah semua orang Islam. Takaful tu harus. Jadi wajiblah semua orang Islam untuk pindah ke takaful. Dalam kereta dia punya takaful, dalam rumah, dalam medical card dan sebagainya. Baik berpindah ke takaful. Wajib berpindah ke takaful. Baiklah. Itu paling penting. Wajib dengar ya. Wajib ya. Itu boleh ke dalam Islam? Benda tak pasti tapi kita sibuk nak, macam kita tak yakin pada bahawasanya Allah yang akan uruskan keluarga kita, rezeki dan sebagainya. Okey, kerana itulah namanya takaful. Takaful daripada perkataan kafala, maksudnya saling bantu-membantu. Tahun pun sama-sama juga, maka ada orang yang bantu. Jadi bila pencarum tu meninggal, jadi kumpulan dia tu akan membantu, memberikan daripada hasil collection itu. Hasil collection itu pula dilaburkan sebahagiannya, maka ada keuntungan, maka itu yang menjadi sumber kepada syarikat itu. Itu bertepatan dengan hadis Nabi yang mana Nabi kata adalah lagi bagus kalau kamu mati dalam keadaan kamu meninggalkan warathataka aghnia. Kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan berduit. Yang tidak yatakaffafunan nas, yang mereka ni tidak miskin dan tidak meminta-minta daripada manusia. Jadi itu tujuan takaful itu, supaya keluarga yang ditinggalkan tidak meminta-minta dan susah secara tiba-tiba, secara rapid, yang akhirnya menyebabkan pelbagai masalah yang lagi besar. Maka sebab itu takaful itu wujud untuk cover hutang rumah sekali secara lamsam ataupun untuk medical dan seumpamanya. Begitu. Memang ada tak dalam hasil? Tapi doktor, kita tengok juga tadi tu kan macam apa nama ni, takaful ni dia nampak macam dah jadi satu perniagaan besar-besaran. Dan mungkin Rasulullah tadi maksudkan kita tu berfungsi sebagai masyarakat. Macam mana doktor? Baik, benar, kita boleh anggap bahawa sekarang ni, kerana kalaulah kita nak tengok kepada takaful yang free, maka mungkin kita boleh lihat kepada masjid lah. Itulah yang betul-betul maknanya tidak berorientasikan keuntungan yang besar. Tak ada unsur perniagaan barangkali? Tak ada unsur perniagaan barangkali. Cuma dia punya coverage dia tak besar. Maka peserta dia tak boleh orang daripada kampung sebelah, dari kampung dia saja. Jadi di situlah wujudnya peluang. Yang pertama sekali, peluang untuk menyediakan alternatif kepada insurans yang ada unsur haram tadi. Jadi kalau kita tak buat yang betul-betul besar, yang bagus pengurusannya, maka orang akan pergi pada insurans. Jadi kita kena menjadi fardu kifayah dan menjadi fardu ain untuk menyediakan takaful sebagai alternatif kepada yang haram. Itu satu. Yang keduanya, bila dah ada, kita kena ada orang-orang yang cekap-cekap. Sebab dia ada actuarial, dia nak kira macam-macam. Itu semua perlukan kos yang mahal. Maka ia tak bolehlah macam khairat kematian, bayar sikit je. Kan sekali je untuk setahun.
kan, ataupun yang berapa ringgit je kan, RM10 ataupun RM50. Dan bagi pun tak ada jadual, ikut suka Tak ada dia, jadual aja. jadi sebab tu dia dah kena ikut environment business. Baik. Sebab dalam Islam ni ada perkara yang nak jadikan dia berkesan, dia kena diurus secara profesional. Dan dalam dunia kita ni bila nak urus profesional, business, supaya orang yang duduk dalam tu mendapat reward yang bagus, maka mereka profesional, mereka buat kerja bagus, mereka dapat reward, barulah kerja tu akan profesional. Kalau tidak, jadilah macam lebih kurang gitu. Asal ada je. Asal ada. Baik doktor, kalau kata dah saya ni penyakit dan sebagai Islam, saya mampu nak bagi duit, saya mampu nak menyumbang, apa salahnya? Baik, saya setuju dengan pandangan itu. Malah saya sendiri pernah dan selalu menegur kepada syarikat-syarikat takaful dalam konferens takaful bahawa mereka patut menyediakan satu tabung khas yang tidak boleh digabung dengan tabung yang lain. Dia tabung risk fund ni tadi untuk orang-orang yang patutnya naturally sihat. Tapi bila ada orang yang sakit masuk, nanti dia akan sedut semua orang-orang lain punya, orang lain. So jadi kalau nak kumpulan yang macam tu, patut ada satu tabung khas untuk kumpulan ni, dan duit tabarok dia pun, tabarok tu artinya duit sumbangan dia tu pun kena lebih besar. Dan jadi siapa nak masuk? Ada soalan sikit daripada kawan ni. Dia kata, bolehkah konsep menerbitkan harta menggunakan hibah takaful diguna pakai untuk menggalakkan bakal pelanggan setuju menyertai takaful? Dia macam absil sikit tu. Baik, yang ini panjang sikit. Hibah takaful ni satu konsep yang telah pun diluluskan oleh beberapa syarikat takaful oleh penasihat syariah mereka. Sebabnya begini, bila seorang itu mati, maka dia akan ada dapat pampasan ataupun sedekah lah daripada kumpulan orang ni kan. Maka ada isu, maknanya ini sampai ke siapa pemilik dia. Kata dia dapat 800,000 atau berapa ribu kan. Pemilik dia siapa? Isteri ke, suami ke, anak ke? Patutnya ikut hukumnya yang paling kuat sekali adalah yang penama tu hanya pemegang amanah. Dia kena bagi ikut faraid. Kan? So jadi maknanya susah, kadang-kadang ada keluarga yang berantakan, maka akhirnya tersekat juga. Maka akhirnya timbullah hibah. Maknanya hibah ni hanya boleh dilakukan ketika hidup orang tu sebelum mati. Baik. Maka sebab tu dia nak bagikan solid. Maknanya sebelum dia mati, dia dah hadiahkan dah benda tu. Nanti dia mati, nanti akan jadi milik A. Clear? Tak ada maknanya nak kecoh-kecoh. Maka itulah wujudnya hibah takaful tadi tu. Baik. Baik. Jadi saya tak habis sikit tadi. Ya, baik. Baik, jadi kat mana tadi? Yang halal, mencari yang yang halal tadi, fikir tadi. Maka bagi orang-orang muda, bagi tuan-tuan dan puan ada anak, orang muda yang belum ada penyakit, cepat-cepatlah kalau ada duit lebih RM100 ke RM50 sebulan, bayarlah, ambillah takaful. Tak rugi insya-Allah.